Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi ini merupakan video kita yang terakhir bahagian kelima untuk bab 12 pengendalian data. Okey, jadi pastikan awak ready dengan buku nota, alat tulis dan juga calculator. Okey, kalau dah ready, jom kita start. Jom kita tengok apa standard pembelajaran kita untuk video kali ini. Yang pertama, akan belajar untuk mentafsir pelbagai perwakilan data, termasuk membuat inference ataupun ramalan. Yang kedua, awak boleh membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan. So, sebelum ni kita belajar lima perwakilan data. Yang pertama, carta palang, carta pi, plot titik, graf garis dan juga plot batang dan daun. Okey, 5. Jadi untuk hari ni akan tambah. Sebelum ni awak dah belajar 5 perwakilan data. Ingat lagi tak? Okey, carta palang, carta pi, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Okey, 5 kan? Okey, jadi untuk video kali ni kita tambah lagi 2. Okey, salah satunya adalah histogram. Pernah dengar tak perkataan histogram? Okey, histogram ialah satu perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Okey, data terkumpul ni data apa? Okey, data kita kumpulkan dalam satu selang tertentu lah. Okey, dia tidak memaparkan data sebenar tapi memaparkan nilai dalam satu selang tertentu, dan juga histogram dapat memaparkan data yang besar kerana data diwakili dalam selang kelas. Data yang besar lah. Okey, lebar setiap palang histogram mewakili satu selang tertentu. Misalnya, selang tinggi 140 hingga 144 ini merangkumi julat. Tinggi antara 140 hingga 144 dan tinggi palang mewakili kekerapan data. Ni biasalah. Okey, saya nak tengok sini apa beza histogram dan juga carta palang. Sebelum ni kita dah belajar tentang carta palang. Kita tengok gambar ni. Okey, carta palang. Tengok cari beza je sayang. Kalau yang ini contoh aktiviti kan, kita ada membaca, menonton televisyen. Satu-satu tau. Tapi yang ini contoh kita ambil tinggi yang dia punya julat dia 140 hingga 144. Nampak tak dia ada julat dia kat sini. Okey, kalau yang untuk paksi menegak ni kekerapan lah. Okey, kekerapan biasalah sama. Yang beza dia sayang, tengok ni. Yang ini dia ada selang tau. Ni, selang. Ni kan selang kan antara palang ke palang ni. Kalau ni tak ada. Dia terus straight je lah. Okey, cuba bila histogram ni data dia lebih banyak. Okey, kerana kita ada julat dia. Dia julat-julat kat sini lah. Kemudian kita tengok yang lebih lanjut. Kita tengok pada contoh 13. Histogram di bawah menunjukkan tinggi bagi 50 orang murid perempuan. Okey, saya nak sini. Dia bagi kita perwakilan dalam bentuk histogram. Jadi awak kena tahu cara nak baca je. Ni kita graf kan. So lebih mudah lah kerana dia dah ada petak-petak ni mewakili satu. Tengok skala je sayang. Ni kan kosong. So katanya ada 10 petak. So satu petak ni mewakili satu lah. So tengok kat sini. Contoh yang pertama ini 140 hingga 144. Kita berhenti sampai mana kekerapan dia. Tengok sini. So baca lah. Tengok kat sini dia kata ini 6, berhenti kat 6 kan. So ini berhenti dekat 13. So ini berhenti dekat 18. Ini berhenti 10. Okey, so dan ini ada 3. Okey, boleh? Lepas tu kita pun tengoklah soalan dia. Kita baca satu-satu. Pertama, cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 hingga 159. 155 mana sayang? Yang ni. So tinggi dia berapa sayang ni? Tengoklah ni. 10. Betul lah, 10 orang. Wah, senangnya kan. Kita tengok kat sini data kita baca, kita tulis jawapan dia. Okey. Alright, yang ke B, murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas. Okey, layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Okey, cari bilangan murid perempuan yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar itu. So dia kata 160 ke atas yang. Yang ni je lah. Yang ni sebab. So berapa? 3. So 3 orang. Senang tak? Nak baca je? Senang kan? Okey, yang ke C. Dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Kita tengok pada Instagram kita. Okey, mana yang paling tinggi lah. Tengok julat ini. 150 hingga 154, betul? 18. Tapi yang sebelah dia 13 pun banyak juga. Dan sebelah dia 10 pun boleh dikatakan banyak juga. Okey. Jadi kita boleh kata kat sini. Tulis. Inference tulis kebanyakan
Murid perempuan. Okey. Mempunyai tinggi. Okey, berapa julat dia yang banyak? 145 cm hingga tengok graf ni yang 10 ni 159 cm. Tada! Itulah inference kita. Boleh? Alright. Perwakilan kedua yang akan belajar untuk video kali ni ialah poligon kekerapan. Bisa dengar tak? Okey, apa dia poligon kekerapan ni? Ialah graf yang menyambungkan titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram dengan garis lurus. Okey, jadi awak boleh tengok kat sini lah. Boleh tengok kat sini. Contoh sayang, yang ni kan kita punya histogram tadi. Jadi kita ambil titik tengah je, setiap point kat tengah ni. Jadi kita boleh buat dengan garis lurus. So inilah hasil dia. Ni kita panggil poligon kekerapan. Okey, kita tengok pada contoh 14. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Okey sayang, fokus tengok pada dia punya graf ni, poligon kekerapan ni. Alright, jadi dia suruh kita jawab soalan-soalan kat sini berdasarkan data yang diberi. Sudah dapat kat sini paling mudah. Okey, awak baca dulu. Awak tafsir dulu, baca dulu dia punya data kat sini lah. Contoh julat 11, 15. Okey, baca. Ini 10. Okey, yang ini 24. 24. Okey, jadi yang ini 30. So ini 26. Yang ini kita kata 12. So ini 8. Okey, kita baca soalan yang pertama. Cari jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. Dan bila jumlah kena tambah. So ambil kalkulator, tambah je 10, 24, 30, 26, 12, 8. So dapat berapa? Tekan kalkulator je sayang. 110 orang. Wah senangnya. Okey, yang ke B. Cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 hingga 20 minit. 16-20. So bilangan peserta dapat dah tu 24 orang. Senang ke senang? Yang ke C, dengan memerhatikan bentuk poligon kekerapan itu, buat inference tentang taburan masa yang dicatat oleh peserta. Okey, so nak tengok kat sini sayang, tengok yang paling tinggi yang mana? Yang ni kan, julat ni kan. Lepas tu kita tengok yang kedua tinggi. Yang ni, lebih kurang yang 26 dan 24. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Okay, kita tulis. Inference kena tulis tau. Okey, kebanyakan peserta mencatatkan masa larian dari 16 minit hingga kat sini 30 minit. Dah siap. Itu sahaja. So dengar, bila dapat soalan macam ni, awak kena tahu cara untuk membaca perwakilan ini, dan juga dengan data yang diberi awak memang boleh jawab soalan-soalan yang diberi di sinilah. Seterusnya kita tengok pada kepentingan mewakilkan data secara beretika. Okey, perwakilan data membantu kita menganalisis dan mentafsirkan data dengan mudah. Kita perlu mewakilkan data secara beretika untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, untuk mewakilkan data secara beretika, skala yang digunakan dalam perwakilan mesti seragam. Okey, dan bermula daripada kosong. Okey, skala yang kita buat paksi menegak ataupun mendata. Okey, data yang dipaparkan mesti tepat. Okey, barulah kita kata data yang kita wakilkan itu beretika. Okey, boleh? Kita pergi pada contoh 15. Catat palang di sebelah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 orang pemain bola sepak dalam Liga Bola Sepak Daerah Permai. Sayang tengok kat sini. Kita ada Adam, Daud, Ravi dan juga Zain. So, kita kena tahu baca lah. Okey, kita baca data dia. And then berdasarkan data ini, kita mesti boleh jawab soalan yang diberi. Okey, yang pertama dia kata, adakah bilangan jaringan gol Adam 2 kali ganda bilangan gol Ravi? Okey, saya tengok sini Adam. Adam berapa?
baca 14. Okey, Ravi 10. Mana boleh 2 kali ganda. Kalau ada 14, Ravi sepatutnya berapa? 7 je kan? Tapi sebab Ravi 10, jadi dia bukan 2 kali bilangan gol Ravi. Okey, boleh? Alright, yang ke B, pada pendapat anda, adakah carta palang ini dapat mewakili bilangan gol dengan jelas? Okey, so kalau tengok kat sini sebenarnya kan, tidak. Kerana maklumat yang dipaparkan mengelirukan. Skala pada pasti mencancang harus bermula daripada sifar. Saya nak kat sini. Kan tadi kita dah kata syarat dia kan, dia kena bermula daripada sifar lah kat sini. Dia tiba terus 6 kat sini. Okey, pergi pada contoh 16. Carta pai di sebelah menunjukkan grade yang diperoleh sekumpulan murid dalam satu ujian matematik. Adakah carta pai ini memaparkan data dengan tepat? Okey, terangkan. Okey, so ini kita ada carta pai. Sini bagi kat sini lah. Okey, cuba kita tambah semua sayang. 22 tambah 36 tambah 28 tambah 10. Cepat berapa? 96. Jadi dia tidak. Kerana jumlah peratusan pada carta pai tidak sama dengan 100. Okey, boleh? Okey, soalan yang terakhir. Okey, tengok soalan ni. Ya Allah, panjang ni kan, banyak wording kan. Pasal ada 2 lagi gambar rajah kan. Pelajar biasanya kalau dapat soalan macam ni, dia takut. Okey, sabar sayang, jangan takut. Bila dapat soalan macam ni, awak yang pertama kena fahamkan dulu data dia, baca data elok-elok, and then bila dah faham, mesti boleh jawab semua soalan yang diberi. Okey, jom kita baca dulu. Okey, sebuah hotel menerima 125 tempahan bilik melalui 3 cara pada satu hari. So, data dia dipaparkan melalui carta pai, yang ni carta pai, dan juga carta palang. Okey, soalan yang pertama, berapakah beza antara bilangan tempahan bilik yang dibuat melalui internet dan juga kaunter? Okey, perwakilan mana yang lebih mudah? Okey, yang paling jelas. Okey, tengok kat sini. Kalau internet berapa kat sini? Baca 60. Okey, kalau kaunter kat sini 25. So kita dah ada terus dia punya angka dia lah. So kita boleh kata 60 tolak 25, awak akan dapat 35. Betul? So perwakilan mana yang lebih jelas sayang? Mestilah carta palang, kerana yang ini terus tunjukkan angka je lah. Kalau yang ini kan awak kena cari satu-satu lah. Contoh kan 48 per 100. Okey, darab dengan jumlah dia 125. So baru awak akan dapat 60. Macam tu. Alright. So jawapan dia 35. Perwakilan carta palang. Okey, lebih mudah. Okey, seterusnya. Yang ke B, hampir separuh daripada tempahan dibuat melalui internet. Perwakilan yang manakah menunjukkan data ini dengan jelas? Okey, terangkan. Okey, sayang. Perwakilan yang carta palang dengan carta pai, mana yang lebih nampak internet tu hampir separuh? Mestilah carta pai betul. Kenapa? Kerana dia dah tunjuk ni 48%. Jadi bila 48%, dia adalah hampir separuh daripada bulatan ini. So kita tulislah carta pai. Kenapa? Kerana dia menunjukkan 48%, iaitu hampir separuh daripada keseluruhan tempahan. Yang ke C, perwakilan yang manakah menunjukkan bilangan tempahan melalui internet dengan jelas? Okey, bilangan. Dia nak bilangan tau sayang. So berikan justifikasi. So kat sini, kalau carta pai, kalau internet 48% daripada keseluruhan tempahan. Okey, kalau yang kat sini, baca ni daripada palang dia ni. Terus baca palang dia 60. So mestilah carta palang. Okey, kenapa dia kata berikan justifikasi? Okey, kerana carta palang kita boleh terus baca daripada palang dia. Manakala untuk carta pai kita perlu membuat perhitungan. Macam inilah, 48 per 100 syarat dengan jumlah tempahan. Okey, yang ke D, adakah graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan data ini? Kita rangkai. Okey sayang, ingat tak graf garis yang ada titik-titik tu kan? So biasanya graf garis tu kita akan buat untuk tengok tempoh masa. Contoh macam suhu hari tu kan, perubahan suhu dalam 5 minit berapa suhu dia. Macam tu lah perubahan lah. So untuk data ini, awak rasa sesuai ke tidak? Okay, jawapan dia tidak sesuai sayang. Kenapa? Kerana data ini tidak menunjukkan
perubahan bilangan tempahan dalam satu tempoh masa. Itu jawapan dia. Okey, yang E, adakah perwakilan lain yang sesuai untuk memaparkan data ini? Ada tak? Ada. Apa dia? Piktograf. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini dan Alhamdulillah kita dah pun selesai bab 12. Pengendalian data. Okey, jadi cikgu harap tolong buat latihan supaya ilmu itu betul-betul sampai pada awak faham apa yang cikgu ajar. Okey, kalau ada yang tak faham boleh rewind ataupun boleh tengok balik video yang sebelum ni lah, part 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk video akan datang. Saya Cikgu Ann. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.